Okey, boleh. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Allahumma salli. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadab jabbar wal 'izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bihalal haram bismika wa ya daim. Ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya ittaqullah. Faqad fazal muttaquna wa ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasbihu. Bismillah ma sya'allah la yasbihu. Subhanallah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhimana dunia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian zuhur kita hari ini. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Nanti kita mula surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian zuhur kita pada bulan Muharram. Hari ini dah 12. Betul ya? 12 Muharram bersamaan dengan hari Rabu tahun 1444 Hijrah. Ya. Habis dah 1443, berubah jadi 1444 Hijrah. Bulan Muharram dah masuk dah ke-12. Masuk Maghrib ni kan 13 dah. Dah masuk pula hari-hari putih. Betul? Bukan orang putih. Hari-hari putih. Ada tak kelebihan dia? Ada kelebihan dia. Cantik besok hari putih pasal hari Khamis pula. Hari putih kalau boleh habiskan 3 hari. Tu antara kena jadi rebutan. Rebutan untuk kita sebagai bekal nak masuk satu lagi alam yang hebat yang dipanggil hijrah juga tu. Itu hijrah yang paling hebat lah. Hijrah ke satu alam yang besar, alam yang kekal. Yang ni hijrah tahun, hijrah bulan, hijrah hari. 1443 jadi 1444. Tu maksudnya apa? Itu nombor saja. Ya, nombor hari, hari bulan berubah. Umur pun berubah nombor dia. Bertambah tak umur? Bertambah. Dia jadi ketua, betul? Dia tak boleh jadi kemuda. Tu, dia mesti ketua. Ya, maksudnya tak ada kemuda.
Siapa yang hebat macam mana pun dia akan jadi ketua dia. Maksudnya bukan ketua leader tu tak. Dia jadi ketua lah. Orang perak kata ketua. Maksudnya apa? Itu umur berubah. Tapi kena ingat, yang tak berubah pun dia peruntukan untuk kita meneruskan hidup semakin sedikit. Itu Allah telah ubah. Allah telah tetapkan setiap fulan bin fulan, fulan bin fulan akan mati cukup masa. Umur dia cukup masa. Itu yang paling kita bimbang. Kadang-kadang Allah tak matikan terus. Testing dulu. Saya dengar tadi Ustazah Semak punya share kawan-kawan. Seorang tu dikomakan Allah Ta'ala. Koma. Dia kalau lepas buat ayat, ada koma, lepas tu sambung balik ayat, betul? Saya baik sambung. Dia kalau koma, lepas tu full stop, habislah. Bukan raya dah. Raya besar tu. Tu. Tapi dah lepas koma, sebenarnya ada peluang lagi. Boleh buat ayat lagi, betul? Dia kalau full stop tu, kalau kat komputer hospital tu, straight je lah. Dia tak ada macam tu. Tadi cerita. Saya dengar tadi. Memang tersentuh lah. Ustaz juga tu cerita. Yang kena tu ustaz juga. Jangan main. Anak-anak, keluarga semua dah sekeliling kat dalam wad. Di koma kan. Dia jadi koma, tak tahu berapa minggu kot. Waktu koma tu, dikerjakan oleh 2 malaikat. Dikerjakan. Kerja macam mana? Di rotan. Sekali rotan tu bukan macam rotan kat dunia ni. Rotan tu tak boleh cerita macam mana keadaan rotan. Tajam pun ya, kuat pun ya, sakit jangan ceritalah. Sekali dia balun sekali rotan tu, tercampak dia sampai tak jumpa dasar. Macam terkejun, tak jumpa dasar. Meraung. Bila meraung, rupanya dia tersedar balik. Sakit tu jangan ceritalah, dia kata. Bila tersedar tu balik, bersyukur sangat dia dapat hidup balik. Hidup balik. Bila hidup, apa yang cari berubah. Dia orang businessman lah. Hebat. Terkemuka juga sebenarnya. Jatuh bisnes dia semua. Akhirnya dia berubah bila hidup balik dia lepas koma tu. Dia berubah. Ahli keluarga dia, anak-anak dia hantar semua ke tempat tahfiz. Bukan belajar lagi tempat biasa. Rupanya dia balik kepada Al-Quran. Dia sendiri pun tak berhenti dengan Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan, siapa yang di kitab ni, perlu ada bab takut dengan Allah Ta'ala. Kita ada satu bab takutnya. Bab takut kepada Allah Ta'ala. Ini saya nak sentuh sikit untuk hijrah kita ni. Kita pergi ke muka surat 454. Yang di kitab tu 454. Kita ambil poin tu. Poin tu yang penting. Tanda takut kepada Allah. Bab tu detail sebenarnya. Tapi kita cuma untuk kita prepare untuk kita hijrah ni. Kita ambil poin ni untuk kita jadi guidance kita. Untuk kita buat hijrah walaupun dah masuk 12 Muharram ni. Kita ambil poin ni, banyak yang penting tu kan. Tanda takut kepada Allah itu terbukti dalam 7 macam. Ada 7 tanda takut dengan Allah Ta'ala. Sebenarnya hijrah ni, kita tengok, kita tak ada lain lah cara lain. Pasal apa? Hijrah yang hebat tu, kematian kita lah. Tapi ada peluang macam ni, kita belum mati lagi, belum hijrah yang tu. Baik kita hijrah benda-benda yang ni. Ada 7 tanda takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama, terbukti di lidahnya, maka tertahan lidahnya dari dusta, ghibah dan bercakap yang tidak penting. Lalu digunakan untuk zikir kepada Allah dan membaca Al-Quran dan mempelajari ilmu. Kita sekarang ni dekat ayat yang hujung tu, betul? Sedang mempelajari ilmu. Allah, maksudnya apa?
takutnya kita kepada Allah Ta'ala. Walaupun hebat berjalan macam mana pun, takut juga kita. Bukan takut dengan manusia. Takut kepada yang atas tu. Pasal apa? Kita belajar cari ilmu. Takut kita tak tahu. Takut tak tahu apa? Tak tahu Quran, tak tahu kitab, tak tahu nak kenal Allah Ta'ala. Padahal terpampang macam-macam di Al-Quran, betul? Ilmu tu dalam Quran, dalam kitab. Ilmu dunia ni, ilmu dunia ni, kita belajar, dapat juga diploma, sijil, degree, master, PhD. Ilmu kerja. Yang kita belajar diploma tu, kadang-kadang tak ada pun dalam kerja. Bila kerja, macam ni pula. Betul? Reality. Degree. Kita belajar mula-mula. Bila on-site, lain pula. Macam ni pula dekat site. Bila dekat site, macam ni. Dalam dokumen, lain pula. Dekat site, naik pula. Kan? Kita boleh compare. Dia follow dokumen ataupun dia tidak follow. Padahal, documented. Betul? Contohnya architecture lah. Building. Engineering. Macam saya, bagian architecture. Tak boleh tipu. Dalam drawing, must follow dalam drawing. Spec dalam drawing, betul. Spec engineering, dalam spec engineering, have to follow. Kan dalam drawing pun tulis, refer to engineer. Jangan refer to technician, betul. Pasal yang endorse engineer. Tengok bawah sekali, siapa yang sign? IR. Architect, AR. Betul, mana ada technician sign? Kalau ada pun, senior draftsman. Itu pun berpandukan daripada regulation, PAM, LAM, kalau architect. Tu, kita boleh belajar. Takut kita dengan undang-undang, betul? Takut roboh rumah, takut roboh bangunan. Walaupun interior pun have to register. Dia ada persatuan interior. Tak boleh suka-suka nak tukar interior dalam hotel. Satu hotel ada 200 bilik, kita tukar satu, semua follow. Dipikir datang cek, ada register tak? Ada sign tak? Habis. Bukan masalah apa, bukan. Itulah undang-undang. Itu kita boleh follow. Ni bab ilmu, nak ke mengenal Allah Ta'ala, kena follow. Tak boleh tinggal, tuan-tuan. Takut kita. Sebab tu kita mengaji kitab ni, kita kenal Allah, kita takut Allah Ta'ala. Yang mula tadi terbukti di lidahnya, maka tertahan lidahnya dari dusta. Tu. Orang yang takut dengan Allah Ta'ala terbukti kat lidah dia. Antaranya bab zikir, bab sebut nama Allah. Tak kira ya Alim, ya Halim, ya Aliyu, ya Azim, ya Ghani, ya Mughni, ya Fatah, ya Razak, ya Zal Jalali wal Ikram. Sebut. Nak keluar bismillah, dengan nama Allah. Bismillah tawakkaltu Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apa dia? Panjkat. Tu doa panjkat tu. Pasal bila kerja tiba-tiba kita mati dalam ibadah. Sekarang tak pakai tamprim, betul? Ataupun pin number, betul? Kalau yang online tu kan pin number masuk kerja. Ada pin number, ada password semua. Masa tu kita sebut bismillah tawakkaltu Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apa jadi tengah-tengah kerja, teman? Walaupun dia online, bukan konsep online. Pegang mikrofon dengan komputer. Elektrik join pula kat jari tu. Die hard dia. Tahu die hard? Mati keras. Dia bukan die hard 2, die hard 1. Itu Bruce Willis. Keras. Mati keras. Pasal apa? Elektrik. Tapi kita mati dalam beribadah. Bukan cari duit, bukan cari harta. Sebenarnya kita bekerja. Itu yang bismillah tawakkaltu Allah wala haula wala quwata illa billah. Jangan lepas tu. Tu yang kita takut bila kerja kita di CC kamera oleh siapa? KKR. Bukan. Ada lagi hebat CC kamera. 360 pusing horizontal, vertical. Tengok kita. Betul ke kita kerja? Tu sampai satu limit, tuan-tuan, kita umur nanti. Kita akan terfikir. Nak pencen tu, kita terfikir. Aku ni betul kerja tu? Betul ke duit yang aku dapat ni, yang aku suap ke anak aku,
yang aku suap kat isteri aku, yang aku bagi kat mak bapak aku tu, betul ke halal? Kita akan terfikir. Pasal apa? Kita akan terfikir pula kematian kita. Sampai satu level nanti. Takut? Confirm takut. Bila takut kita mengaji ni, cari ilmu, cari jalan antaranya jaga lidah kita. Waktu meeting, waktu kerja, waktu berkomunikasi, jaga lidah kita. Jangan kita skip benda-benda yang benar. Jangan kita skip benda-benda yang tak sepatutnya kita skip. Yang hak tetap hak. Arkitek kata buat terrace house 15 unit kena break. After 15 unit kena break. Untuk apa? Laluan bomba. Jangan buat panjang, tamak sangat ikut developer. Buat panjang nak savekan satu unit tu. Padahal satu unit tu kena potong. Pasal apa? Dah cukup sampai satu requirement bomba, kena break untuk laluan mesin bomba. At least 6.0 meter. Berapa kaki? Lebih pada 20 kaki. Betul? Untuk mesin bomba tu kalau ada emergency, fire, mesin bomba masuk, lepas. Nak masuk tu pun ada turning pula. Pun ada requirement juga. Pasal nanti bomba masuk, dia buat 6 meter tapi masa turning tu untuk kancil. Tak lepas. Kita menipu pula dekat jalan. Drawing. Jangan main drawing. Kadang-kadang saya perhati. Buat parking tu, ya Allah, kecilnya. Dia ingat semua Malaysia ni pakai kancil. Kadang-kadang jangan. Kita ni kadang berkompromi dengan developer, pemanju yang tamakkan unit, tamakkan harta benda dia, nak menangkan dia punya keuntungan. Kita kadang berkompromi. Kalau kita authority, jangan tuan-tuan. Tu kalau yang masa saya di BKL memang keras tu. Memang tak lepas. Itu yang marah sangat dia orang saya. Bila marah sangat, saya terpaksa mufarakah lah. Daripada yang buat itu apa? Kita cakap yang benar. Bukan pasal Islam. Kalau Islami yang kita cakap, itu dia. Tak boleh tipu. Surau ada bab aurat. Betul? Contoh, planning dia. Mana tempat laluan wanita, mana tempat laluan lelaki. Tu, nak azan ke? Tak payah. Teruskan So, itu architecture planning space. Itu bab reality in aurat. Planning. Tak boleh elak. Mana boleh campur? Campur imam pula perempuan depan. Masalah tu kita jadi apa? Jadi Fatimah pula. Jadi macam itulah. So, kita ada. Lepas tu, in practice, kita kiblat macam mana? Kan? Sini pun dah berubah itu kan? Kalau bergegar lagi bumi ni, berubah lagi. Jangan main. Kalau bergegar, berubah tu kan? Sikit 1 degree, berubah. Dia tak asalnya elok 1 degree, elok ke Mekah. Bila berubah 1 degree, dari sini, jauh pergi tuan. 1 degree dari sini, lebih dari 5 degree sampai sana. Tak ke Mekah dia. Ke mana? Barcelona terus. Takut Barcelona. Kiblat di Barcelona. Hati-hati. Sebab tu nak surau. Satu yang kat rumah tu, cek balik. Bila waktu solat tu, kat rumah pun kena test. Kan kadang-kadang ada orang bagi tahu, hari ni matahari betul-betul di atas Kaabah. Tolong cek kiblat rumah kita. Kita jangan main agak-agak kiblat kita. Main agak-agak rupanya ke tempat lain. Ke Manchester dia. Contohlah. Tu. Kadang-kadang tak perasan kita. Kita tak nak buat kesempurnaan solat kita. Rupanya lama solat, rupanya kiblat lain. Berlaku dah tempat. Satu asrama di satu college besar. Dah satu semester asrama tu siap, surau tu siap. Bila satu student double check, rupanya lari jauh. Rupanya kontraktor tak ikut pun kiblat yang telah ditetapkan oleh Jabatan Agama. Dia tak ikut. Dia ikut sukati dia. Ini berlaku tuan-tuan. Antara. Itu dia. Terbukti dengan lidah, tahan lidahnya dari dusta, ghibah dan bercakap tidak penting. Pastikan. Lidah kita jaga daripada bab benda yang tak penting. Sekarang bukan pakai lidah tuan-tuan. Sekarang pakai lidah apa? Digital. Tu lidah digital. Lidah ni relax sekarang ni, betul? Sekali-sekala memang laser betul. Dia keluar betul? Pasal apa? Dia pakai bidalan dalam WhatsApp. Perkataan-perkataan WhatsApp.
Sekali keluar memang laser betul. Kalau orang hotel dulu dengar, tak faham langsung. Pasal apa? Bahasa ringkas. Betul. Tu kesian lah. Jaga lidah kita. Itu salah satu hijrah sebenarnya. Hijrah. Elok. Cakap lah elok. Dah masuk surau, dah masuk masjid, dah kuliah, dah mengaji kitab. Mesti alim benda tu. Surau ni memang tiap-tiap hari kuliah, betul? Setiap hari kuliah. Kalau sebulan, kalau boleh kira, 20 kuliah. Tak termasuk tazkirah Jumaat, betul? Allah Akbar. Naikkan 20 kuliah satu bulan. Bermakna 20 kitab. 20 ustaz. Satu ustaz, satu kitab. 20 ustaz, 20 kitab. Alim tak? Confirm alim. Pasal apa? Bukan sekejap. Kalau start daripada 2000, sini start tahun bila? 2017. Sekarang 2022. Berapa tahun dah? 5 tahun. No need to go pesantren. Tak payah pergi pesantren. Duduk sini sejam tak sampai, betul? Hari-hari ada kuliah. Muslimat ada kuliah hari Jumaat lagi. Nampak? Orang lelaki pergi lagi tazkirah kat masjid. Ada tazkirah lagi, tazkirah Jumaat. Ada lagi khutbah Jumaat, lebih pada 20. Nampak? Alim, confirm alim. Allah Akbar. Sebab tu kena jaga bab lidah kita. Digunakan untuk zikir kepada Allah. Tu dia. Jangan berhenti bab zikir. Nak zikir yang penting. Duduk-duduk macam ni. Subhanallah, subhanallah. Boleh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Semua ada. Ada sejarah sebenarnya. Alhamdulillah tu. Ada tak sejarah? Ada. Waktu Tok Adam kita dibaringkan, nak dimasukkan roh dia, nak masukkan nyawa dia tu. Masuk je roh dia, nyawa dia. Allah masukkan nyawa dia. Bersin Nabi Adam. Bersin dia. Bila bersin dia cakap apa? Alhamdulillah. Itulah sejarah dia. Sejarah. Antara sejarah zikir-zikir. Ada banyak cerita sejarah tu. Masa Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail. Hari Raya Kurban tu. Dia tekan leher Nabi Ibrahim. Kan pisau tu tajam tu. Dia tekan. Tak tetas-tetas. Bila Allah gantikan. Bukan Nabi Ismail tu berubah jadi kibas. Allah gantikan. Allah datangkan kibas. Dia sembelih kibas tu. Baru disebut Allahu Akbar. Sejarah tuan-tuan. Itu antaranya. Ini kadang-kadang tak perasan bab zikir. Lebih. Sekali kita sebut Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Akbar. Allah tumbuhkan pohon di syurga satu untuk kita. Sekali je. Bayangkan kalau beribu-ribu kali kita. Sebab tu ibadah ni tuan. Antara hijrah yang patut kita buat. Ibadah ni, contoh zikir ni. Please, continuously. Orang putih kata. Maknanya kita tak sedar benda tu berterusan. Tak kira kita di mana. Tengah bawa kereta ke, tengah turun kereta ke, tengah naik tangga, kita berterusan. Macam-macam zikir kita buat. Kita tak sedar. Umur kita dah bertambah. Hari berubah, tahun berubah. Kita masih lagi berterus beribadah. Bila Allah dah bagi tahu, Allah dah ambil nyawa kita, kita tak bimbang sangat dah. Tak bimbang kita. Pasal kita dah siap. Tak perlu bimbang. Nak masuk lubang kubur mana pun, kita tak bimbang. Sekarang kalau tak ada benda tu, kita bimbang tak? Bimbang tuan-tuan. Bimbang yang amat sangat. Tu kita ada tanda takut, kita teruskan bab zikir kepada Allah. Yang seterusnya, bab membaca Al-Quran. Jangan kita cuma Al-Kahfi je, Al-Mu' je, Yasin je malam Jumaat. Janganlah. Continuous. Teruskan. Personally kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tuan-tuan? Itu antara hijrah yang paling hebat. Jangan tangguh. Masa terus berjalan. Nampak? Lajunya masa Muharram. Laju. Esok tahu-tahu dah bulan Ramadan. Betul? Allah. Ramadan lepas tak habis. Ni habis. Nampak? Memang hebat. Besok dah 13, 14, 15 hari-hari putih. Ambil kesempatan tuan-tuan. Kemudian baca Quran dan mempelajari ilmu yang kita sedang duduk ni. Ni yang kita mengaji. Jangan tangguh tuan-tuan. Kalau sini tak ada kuliah, nanti maghrib dekat rumah ada surau tak? Ada surau, ada masjid. Pergilah. Jangan selesa di rumah. Itulah salah satu hijrah yang paling hebat. Yang kita sebut hijrah, kita tak hijrah lagi. Duduk rumah lagi, duduk tengok TV, maghrib, duduk tengah apa? Duduk berkeluarga di rumah. Silap besar kita. Bawalah anak-anak tu ke masjid. Bukan 100 jam pun.
Sejam je antara maghrib dengan isyak. Duduk situ. Balik rumah, baru ada keberkatan dalam rumah tu. Barulah rumahku, surga ku, betul? Tu. Nampak baina jannati. Boleh, tuan-tuan. Tu hijrah. Pujuk hati kita. Jangan leka di rumah. Kalau leka di rumah, tuan-tuan, dengan handphone ni, ya Allah, tuan-tuan, tak berhenti. Tak berhenti dengan story, dengan status, tak berhenti. Sebenarnya itulah, ya, dikatakan Ustaz Syahri, orang yang leka dengan bab-bab tu, ya, dengan TikTok dia macam-macam. Leka sebenarnya tu masuk dalam lubang yang gelap, tak boleh keluar dah, ketagihan yang amat sangat. Berhentilah. Habis masa. Kadang-kadang kerja kita pun tak siap. Betul tak betul? Kerja tak siap. Pasal apa? Kita tak amanah dengan kerja kita. Daripada 9 to 5 contohnya. Kita tengok 9 to 5 tu apa kita buat? Risau tuan-tuan. Takut kita nak Allah soal besok. 1 minit. Bukan 1 minit. Sesaat pun Allah soal. Kau buat apa masa soal? Kira-kira anda bayar dah sebulan 5,000. 5,000 is it proportion dengan yang you kerja? Daripada 9 ataupun 8 to 5? Allah tanya. Tak terdaya tuan-tuan. Kita pula suap pula anak kita makan. Suap lah isteri kita makan. Itu yang kita bimbang. Baik kita sedar sekarang. So, please bagi dia jadi manageable. Betul? Kata manageable. Tu. Manageable. Ini pengurusan yang terbaik. Yang kedua, menjaga perutnya sehingga tidak makan kecuali yang halal dan menurut kadar hajatnya. Tanda kita takut dengan Allah Ta'ala. Jaga perut kita, ambil yang halal saja. Walaupun kadang susah macam mana pun, jangan ambil yang haram. Tapi kadang-kadang ada kesian, ya. Sampai dia nak duit tak ada dah, terpaksa curi, terpaksa merompak. Pasal nak suap susu anak dia. Susu baby tak ada. Baby dah lapar. Susu ibu pun tak ada, susu baby susu tin pun tak ada, susu tepung pun tak ada. So kadang-kadang sampai desperate sangat, terpaksa mencuri. Kita kena cakna benda ni tuan. Semua tolong. Pasal zaman sekarang ni bukan zaman tahun 1990 lagi dah. Kita ni zaman COVID. Zaman yang Allah cuba uji. Bila Allah uji, kena beringat dengan Allah Ta'ala. Dengan harga barang yang naik. Betul? Sumber makanan naik harga. Minyak naik. Bukan minyak je. Minyak yang sakit kepala tu minyak apa? Minyak cakapa. Kita pening kepala. Nak makan Panadol takut. Beli minyak cakapa. Tengok minyak cakapa. Pening lagi kepala kita. Harga pula minyak cakapa naik. Betul? Allah. Uji tak? Ujian Allah Ta'ala. Allah uji kita. Pasal apa? Allah tengok hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Nampak? Allah test. Tu kadang-kadang kita terfikir yang perang Uhud tu. Sampai Nabi pun cedera. Pasal apa? Orang tak ikut pesanan Nabi. Orang tak ikut arahan Allah Ta'ala. Tak nak ikut. Zaman Nabi tu, yang dekat dengan Nabi. Nabi dah pesan jangan turun. Dia turun juga pasal nak kejarkan harta. Nak kejarkan dunia. Tu contoh sebenarnya. Tunjuk. Bukan Islam kalah. Islam masih menang lagi. Walaupun mati syahid, walaupun mati ramai, 70 orang tak silap mati. Ramai mati. Tapi dia bukan tewas. Dia menang di sisi Allah Ta'ala. Cuma kesilapan sikit je. Tergoda dengan harta. Tinggalkan pesanan Rasulullah. Dia tinggal, tak dengar cakap Nabi. Tak boleh tu kan. Kita kena dengar cakap Nabi. Tak ada siapa lain lah. Kita nak bergantung. Yang Nabi bawa tu memang betul. Lepas tu jangan tinggalkan bab Rasulullah SAW. Ni, ya. Bab halal ni kena jaga tuan. Jangan makan yang subhat. Walaupun sedikit. Kita ni tuan-tuan, kalau jaga zikir, jaga Quran, jaga Allah Ta'ala ni, jaga Rasulullah, jaga kitab Allah, Allah akan jaga kita. Ini pada pengalaman kami lah. Betul lah kata Datuk Ismail Gamus. Bila kita jaga Allah Ta'ala, tuan-tuan, pengalaman, bila kita berdepan satu kedai nak bawa anak-anak makan. Anak-anak kita ni mengaji tahfiz. Bawa anak-anak makan. Dah sampai kedai tu, kita punya dada belah kiri ni berdebar. Vibrate. Pasal apa vibrate? Kata Tok Guru, Allah mesej kita. Dia tak mesej kat sini. Mesej ni penuh tu. Jangan main. Dia mesej kat sini. Kita vibrate, berdebar. Kita tengok kedai tu, mi siapa agaknya? Kita bersembang dengan rumah. Boleh ke nak makan ni? Mi tu macam mana? Tengok cover mi tu, Allah. Satu hal, betul?
Nampak cantik mi tu, berkilat-kilat. Betul? Siapa pula mi? Fishball tu, siapa pula fishball tu? Fish cake, siapa punya? Risau? Berdebar. Bukan risau je dah. Berdebar. Bila kita berdebar, Tok Guru pesan, kita berfatwa dengan diri kita sendiri. Ada tak kedai lain? Ada lagi kedai lain. Jalanlah. Bila berdebar tu sebenarnya something wrong dekat depan kita. Pasal apa? Kita jaga Allah Ta'ala. Tok Guru saya, Datuk Semai Kamus, pergi Langkawi zaman dulu. Langkawi kan pulau pengecualian cukai, betul? Sebelum Singapura. Masa dia kuliah sebulan sekali, bila balik orang nak belikan cucu dia apa? Coklat. Dia dah ambil banyak. Ulama tuan-tuan, Allah jaga tak? Jaga. Datang seorang Chinese. Bukan Islam, Chinese. Ustaz, jangan angkat itu. Tak boleh makan semua dia kata. Ustaz boleh makan 1, 2, 3. 3 je. Lain jangan angkat dia kata. Chinese. Allah mesej kat Chinese tu. Nampak? Allah hantar Cina tu, hantar jumpa Ustaz, jangan ambil dekat airport. Allah jaga ulama. Naik flight pergi Singapore Airlines. Dalam kapal terbang tu, pramugari datang, Ustaz nak makan apa? Ayam ke ikan? Dia bimbangkan ayam tu, dia pilih ikan. Lama-lama datang balik pramugari. Ustaz, jangan makanlah ikan dia. Ustaz pun terfikir, kenapa pula ayam boleh makan juga? Kata. Kenapa pula ikan tak sembelih ke? Tu. Mana ada ikan kena sembelih? Betul? Ikan kalau ada sembelih payah kita. Akhirnya dia declare. Pasal dia goreng ikan tu pada kuali yang goreng binatang tu. Tu. Pramugari tu nampak. So Allah hantar mesej. Walaupun pramugari pakaian macam-macam, tapi dia boleh sayangkan ustaz tu, lama tu. Allah hantar mesej kat dia. Nampak? Allah jaga kan sampai makan tu. Pasal Tok Guru ni tak berhenti zikir, tak berhenti Quran, tak berhenti beramal. Kita kalau beramal betul-betul, Allah jaga tuan. Kita akan terhindar pada makanan yang tak sepatutnya kita makan. Tu, jaga perut kita dan makan menurut kadar hajatnya. Jangan berlebihan tuan. Kalau kita 2 gig saja. Betul? Jangan main. Ya? Macam raya korban tu, kawan cerita. Makan sup korban, betul? Bukan lembu, kambing. Banyak pula kambing. Sekali makan bukan 1 mangkuk. Kenapa makan lebih 1 mangkuk ni? Tak ingat rasa dia. 3 mangkuk, tak berhenti dia. Balik rumah, pening-pening lalat. Orang rumah dia, baru kahwin. Orang rumah disuruh rumah urut belakang, putus pula urat belakang. Apa jadi? Jalan. Bukan umur tu dah, muda ni. Jalan. Pasal kolesterol terlampau high kan? Tinggi sangat. Jaga kadar makanan kita. Kalau kita 2 gig, jangan mana-mana nak 16 gig. Faham tak maksudnya tu? Boleh Ustaz, ada external hard disk. Janganlah dengan dia. External hard disk tu kan luar. Betul? Kita 2 gig. Allah bagi 2 gig makan. Apa tu kita boleh makan? Ada senawa. Betul? First time, second time, third time. Yang third time tu bahaya. Nak mati ke nak hidup dia kata. Sainis tu. Kena faham. Sebab tu senawa tu beritahu dah takat tu. Sebab tu Nabi ajar 1/3 air, 1/3 makanan, 1/3 oksigen. Baru kita boleh menafas. Tu Islam cantik lah, cantik. Yang ketiga, memperhatikan penglihatan kita sehingga tidak melihat yang haram dan tidak melihat dunia ini kecuali sekadar untuk peringatan. Tanda kita takut dengan Allah Ta'ala, tak berani kita nak menonton benda-benda yang haram. Ini tengah apa? Dah habis dah sukan apa? Olimpik. Sukan apa? Commonwealth. Tu. Kadang-kadang tak terdaya juga. Tengok kalau badminton tu okey lagi. Yang melompat atas air tu. Yang melompat atas air, terjun papanan jala, kuat lentang, kuat apa lagi? Allah. Yang melihat tu Pak Haji tu. Buat apa Pak Haji? Tengok renangan dia. Tengok terjunan dia. Habis tuan, mata. Jangan main. Mata payah tuan jaga. Itu yang terutama bila puasa sunat ke puasa Ramadan ke. Allah. Hancurnya pahala kita pasal mata. Berhentilah. Hati-hati buat mata kita. Tu, bab tu kena jaga bab. Yang ke-4,
menjaga tangannya. Ketiga tadi memerhati penglihatan kita hingga tidak melihat yang haram dan tidak melihat dunia ini kecuali sekadar untuk peringatan. Maksudnya, tengok bab dunia ni kita kena renung. Jangan tengok macam tu, ya awan tu lalu, awan tu gelap, banjir, angin pusing. Baru ni apa, satelit jatuh dekat area Sarawak betul. Satelit tu lalu dekat awan Sarawak tu. Nampak? Macam kapal terbang besar UFO lalu. Sebesar-besarnya satelit China tu. Jatuh ke mana? Area Sulu kan? Lautan Sulu. Allah, tuan, tu belum kiamat lagi. Oh, satelit lalu tu. Pak, nak tengok ke apa? Kelekaan manusia ni tak berhenti juga nak ambil gambar. Benda tu boleh buat mati dia tu. Tapi dia leka lagi dengan nak ambil kamera. Betul? Tu nampak? Jangan diperhati, kena perhati betul-betul. Tu peringatan Allah Ta'ala. Macam-macam peringatan Allah Ta'ala. Kena tengok dengan mata hati kita. Bukan mata ni. Mata hati kita. Yang keempat, menjaga tangan hingga tidak mengulurkan kepada yang haram, hanya digunakan untuk taat kepada Allah semata-mata. Tangan kita, cantiknya untuk berzikir, tolong orang, buat benda-benda baik, buat kerja yang baik. Itu tangan sebenarnya. Pasal besok jadi saksi kan. Kalau terima duit yang tak sepatutnya, tangan tu bercakap besok. Aku saksi. Aku yang dapat lagi tu. Berapa? 10 juta. Allah. Terima cek dan macam-macam. Tangan akan jawab. Waktu dunia boleh hide. Betul? Boleh hiddenkan file. Boleh hiddenkan. Tapi tangan nampak. Tangan jadi saksi besok. Allah, tuan, berhentilah bab-bab tu. Yang kelima, menjaga kedua kakinya hingga tidak digunakan kepada maksiat. Kaki ke mana? Masjid dulu. Bukan tempat kerja. Kita kadang-kadang nampak masjid dah. Tak nak berjemaah subuh. Takutkan punch card kita merah. Padahal merah tu kan cantik. Bimbang. Tak dapat naik pangkat. KPI jatuh. Betul. SKP jatuh. Semua. Terlupa dia tak bimbang dengan SKT dia dengan Allah Ta'ala. Dia nak markah SKT ni at least 80 above. Betul. Dia lupa markah dengan Allah Ta'ala. Tak ada bawah 80 pula. Macam mana? Tu yang tetap, tuan. Nampak? Jagalah. Kalau rancang betul-betul, kita dapat. Takut Allah Ta'ala. Allah jaga. Allah jaga. Bimbang jam. Apa kita baca waktu nak jam? Waktu tengah jam. Laisalaha min dunillahi kasyifah. InsyaAllah, tuan-tuan. Yakin. Sebab tu nak keluar rumah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi sakhkhara lana. Sampai habis. Allah jaga. Jangan risau. Jam macam mana orang lepas. Tapi tak ada terbang mana-mana kan. Jalan tu ada. Tak perlu bimbang. Kita kena takut sangat panjkat tu. Allah, saya lalui tu benda tu. Terlupa kita dengan Allah Ta'ala. Janganlah. Takut sangat dengan makhluk. Kita hilang bab jemaah. Padahal hati tu cakap, surau lah dah start subuh. Hati tu cakap. Mulut tak cakap. Dia nampak dah berjemaah tu. Surau lah. Surau kat rumah dia. Kang aku pergi jemaah kang lambat pula kan. Mana nombor satu? Office ke Allah? Tu yang Allah uji tu kan. Bila uji Allah marah kan. Tak singgah marah dia. Pasal apa? Waktu hati tu bercakap Allah sentak kita. Allah sentap hati kita. Datanglah sujud dengan aku. Subuh tu. Apalagi malam. Ya Muzammil. Betul? Ayat Muzammil. Nampak? Maksudnya Allah pujuk kita datang masjid. Tetapi kerana ego kita. Jaga prestasi, jaga status, jaga pangkat. Kita ego. Ataupun bukan nak pergi kerja pun. Pergi kenduri kahwin pun. Kenduri nikah anak buah. Yang nikah tu anak buah. Kan aku pergi kan tak sempat nak selfie dengan anak buah nikah. Yang nak nikah tu anak buah. Dia pun nak nikah lagi. Tak berani. Tu contoh tuan-tuan. Ya? Akhirnya pergi kenduri kahwin. Betul? Tak sembahyang asar, burn zuhur. Kononnya nak jamak tadi. Akhirnya burn dua-dua. Allahu Akbar. Jadi apa majlis kahwin tu? Berbeza dengan dia sembahyang kat surau tadi. Soli sunatan tahiyatul masjid. Ya? Sembahyang. Dia buat lagi sembahyang sunnah hajab lah. Untuk perkahwinan anak buah dia tadi. Sampai sana dia bawa berkat masjid tu, surau tu, masuk dalam masjid perkahwinan tu. Jadi barakallah tak? Berkat.
Tapi sampai gagal sembahyang asar, gagal sembahyang maghrib, gagal sembahyang zuhur, habis. Bapak pengantin pun gagal juga. Pasal nak jaga, salam orang. Betul? Salam apa tu yang tu? Salam apa? Baju Melayu bukan satu poket, 6 poket sampai belakang. Tu. Saya tanya tadi, ada. Saya tak nak cerita siapa. Ustaz, tak sempat ni nak salam orang ni, nak zuhur ni takut. Boleh jamak tu Ustaz? Astagfirullah, saya nak lepuk geram tu. Padahal surau rumah bukan tak bagi surau tak berumah dia sembahyang betul. Apa tinggalkan sekejap. Saya cakap, bagi saya gantilah tu. Takut dia. Takut dia jadi bapak pengantin tu. Takut saya kau pula duit tu. Allahu Akbar tuan. Itu nampak? Dia nak jamak kan. Macam mana? Apalagi sedang menonton wayang. Macam mana? Maghrib. Cerita pula mat kilau. Habis dah? Dah stop dah? Habis dah? Tak sempat tengok. Berapa juta? 90 juta. Cuba kita renung sikit lah. Walaupun 90, 80 ke. Tengok tokil dia siapa. Kalau betul-betul Muslim, dia tak tayangkan waktu maghrib. Kalau tengah maghrib tu, tengok semua bersunat tengah tengok tu. Kalau mat kilau hidup, lalu situ, apa jadi? Dia pakai kerambit kecil, berapa ramai mati dalam tu. Tak sembahyang maghrib, tengok wayang. Tu. Surprise dia. Dia bukan pasal nak glamour apa, mat kilau tu. Dia memperjuangkan Islam, agama. Nak suruh orang berjemaah di masjid, surau. Dia declare pun dalam masjid lepas khutbah. Sejarah dia. British kejar dia pun, bimbang British. Sebab apa? Dia menegakkan Islam. Bukan British nak kejar pun. Sebab itu sejarah. Dia nak menangkan ni. Tulisan Jawi dah habis, betul? Hancurnya tulisan Jawi. Pasal apa? British. Nampak? Dia tak, bukan British yang tukar. Anak didik British. Faham? Tu. Tu mat kilau perjuangkan sebenarnya. Ni kita bagus, semangat tu bagus. Menyatukan Islam, tapi terlupa dia. Penuhkan surau tidak? Penuhkan masjid tidak? Tu mat kilau. Semangat bersilat tu dahsyat. Nak beli tiket tu, nak ambil duit dekat ATM tu bersilat rupanya. Ambil ATM bersilat, rupanya lupa pin number. Nampak? Sampai Nabi keluar panggung, semua bersilat. Baguslah, memang hebat kan, jadi juara dunia silat. Tapi semangat mat kilau yang sebenarnya macam mana? Tu Islam yang sebenarnya. Bukan politik, bukan apa, tapi nak Islam betul, jaga akidah. Bimbang, mat kilau tu bimbang generasi kita ni semua ni, hilang akidah kita. Belum Dajjal turun apa lagi, belum sampai level tu. Kita ni baru cuba dengan handphone, baru cuba dengan banjir sikit. Itu ya level-level kita. Tak sama level di Rohingya, Palestin. Datang merentung, habis, hancur. Betul? Itu bukan level kita. Jauh kita dengan dia. Itu sebab tu kita kena jadi macam sahabat Rasulullah. Dia jalan 9 hari, 9 malam kat gurun, 3 hari tak makan. Bayangkan. 3 hari, 3 malam tak makan. Kalau 1 hari tu berjalan, berapa kilometer? Jumpa Nabi, nak tanya 2 soalan. Ya Rasulullah, aku dah jalan 9 hari 9 malam, kena jawab 2 soalan ni. Siapakah yang Allah kasih, siapa yang Allah tidak kasih? 2 soalan. Nabi tak jawab. Nabi cuma jawab, engkau macam mana? Nabi tanya dia balik. Nampak Nabi punya psycho dengan kawan tu dahsyat juga. Dia tak jawab straight. Ya Rasulullah, aku suka buat baik. Kita tengok poin dulu. Ya Rasulullah, aku suka orang lain buat baik. Ya Rasulullah, aku suka kebaikan tu tersebar luas. Ya Rasulullah, aku suka buat apa? Lupalah. Yang keempat, aku rindu dengan Allah Ta'ala. Dia ada 5 kan, saya tak ingat nombor 4. Tu. Baru ambil tadi, lupa dah. Pertama, aku suka buat baik. Ada tak kita suka buat baik? Confirm lah masuk masjid, surau, benda baik. Bukan buat kena baik. Kalau hijrah ni,
Jangan buat baik. Kena buat yang terbaik. Sahabat Nabi, Umar, Abu Bakar, Uthman, Ali. Kat mana dia? Kubur sebelah Rasulullah. Terbaik tak terbaik? Kenapa ada golongan yang kata benci Umar, benci Abu Bakar? Padahal kubur dia sebelah makam Rasulullah. Bukan kat Baqi', sebelah Nabi. Iman Abu Bakar, kata Nabi, ditimbang dengan iman penduduk Madinah, lagi berat iman Abu Bakar. Nampak? Sampai habis harta dia korbankan untuk Islam. Aku suka orang lain buat baik. Kena cari jalan, tuan-tuan. Bila orang kamu buat baik, kita sokong tak? Kena sokong. Yang ketiga, aku suka kebaikan tersebar luas. Kita share. Tu, kamera share. Pasal apa? Bukan saja-saja. Memang biar tersebar. Orang tahu ada kuliah. Betul? So ada kuliah ni, kena iklan dulu. Sebarkan dalam Facebook. Sebar, itulah guna. Jangan dia tak buat kuliah langsung, tuan. Tok guru saya cerita pernah. Di satu negeri, satu masjid tu, 40 tahun tak ada kuliah. Bukan setahun. 40 tahun. Bayangkan, ada AJK, ada imam, ada semua cukup. Tapi 40 tahun non-stop, tak ada kuliah. Apa jadi dengan kawasan tersebut? Kalau kampung, apa jadi? Siapa nak jawab? Siapa nak buat? Dia cuma ada semayang maghrib, semayang waktu, semayang Jumaat, semayang raya. Lain, kunci. 40 tahun, tuan-tuan. Macam mana jawab besok dengan Allah Ta'ala? Bukan calang-calang nak jadi AJK, nak jadi imam, nak jadi pengurusi. Jangan main, tuan-tuan. Amanah paling hebat tu. Aku suka orang lain baik, aku suka kebaikan tersebar luas. Saya lupa nombor 4, nombor 5, aku rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ada rindu. Hijrah yang paling hebat. Itu ni. Yang kelima, menjaga kaki. Dah. Yang keenam, menjaga hati hingga bersihkan hati daripada hasad, dengki, iri hati. Digantikan dengan kasih sayang dengan sesama kita. Tu tanda kita takut dengan Allah Ta'ala. Jangan kita nak bergaduh lagi lah, sesama office ke, jiran ke, tak kira apa. Berbaiklah kita. Apalagi adik-beradik. Betul? Betul lah kata orang tua. Air dicincang takkan terus. Akhir sekali, jaga taat kita supaya benar-benar tulus ikhlas kepada Allah Ta'ala. Kita ambil poin tu je. Nak detail akan datang. Juzuk kedua tu. Kita juzuk kedua. Untuk poin kita refer pada hijrah kita. InsyaAllah dah cukup masa kot. Yang terbaik datangnya daripada Allah Ta'ala. Kita ucapkan selamat tahun baru hijrah. Selamat berhijrah yang terbaik, tuan-tuan. Berubahlah kita. Jangan kita biar ditakut yang lama, tuan-tuan. Kita terus berhijrah. Itulah hijrah. Pasal yang kita bimbang ada satu lagi hijrah yang paling hebat. Apa dia? Kematian kita. InsyaAllah yang terbaik datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. InsyaAllah saya nak sampaikan salam anak-anak kami yang dah balik daripada Turki. Dah habis dah belajar. Habis PKP, habis dah 3 tahun. Dia nak sampaikan salam. Pasal tuan-tuan banyak doakan dan banyak bagi bantuan pada anak kami tu. Dah habis dah selesai. Sedang berkhidmat di Banting, cawangan Turki yang baru. Kampung Kelana. Dah. Itu antaranya. Kemudian di luar sana ada jualan untuk bantuan anak di pondok. Dan satu lagi, siapa-siapa yang dapat info lah. Ada orang nak infak ataupun nak wakaf bangunan ataupun tanah untuk Tahfiz Sulaimaniyah. Kita tengah cari untuk tempat di Selangor dan di Negeri Sembilan. Siapa yang minat ataupun nak wakaf, tak ada pada tanah tu kosong macam tu, tak berpahala, tanah pusaka apa, sampai berhutan, sampai runtuh rumah lama. Baik kita wakafkan tahfiz tu, biar digunakan untuk mengeluarkan, produce the next generation punya para alim ulama. InsyaAllah kita doa. Auzubillahi minasyaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا واسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر منا واقض وجل في الدين ودنيا والآخرة. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Tahassanna bizu wajah baru
allazi la yamut isrifan al-bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Wassallallahu wasallam alhamdulillah. InsyaAllah siapa yang minat untuk umrah bersama kami di Darul Mubarak dah mula dah Ogos sampai seterusnya depan insyaAllah. Ke Turki pun ada insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.